Kita mula kan. Hari ni sebenarnya kita nak bincangkan ni lah. Kita panggil dia yang minggu lepas saya janji dengan korang soalan-soalan dalam buku teks yang ada gambar otak. So, saya panggil dia latihan semantik pecah otak. Yang mana gambar otak yang kita buat. Yang tak ada otak tak payah buat. Okay. Itu sebenarnya banyak soalan ni saya tengok. Banyakkannya hampir semua gambar ada soalan gambar otak kan. Jadi sebab tu saya buat. Saya tak pakai whiteboard hari ni. Kan sebab apa? Sebenarnya saya minta maaf. Saya tak sempat beli marker. Marker pen saya habis dah buat habis semua. Semua tinggal kelabu. Pagi tadi kelas yang terakhir saya buat. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Kita start terus. Untuk soalan dia. Raja Ali Sulam menunjukkan sektor POQ dan sektor ROS dengan pusat O. Diberi OP serangan 4. Cantik dia dah label kat sini. OP. Ini dia punya nisbah. OP. Nisbah dengan OR. 2 nisbah 3. 2 nisbah 3. Jadi OP 4. Jadi kali ni kita dapat cerita dia. Kita boleh congak kan. Kalau OP 4 maksudnya OR 6. Sekarang kita akan label lah. Kalau sini 4, sini pun 4. Okay. Jadi kalau 6 maksudnya semua 6 sini akan jadi 2. Sini pun akan dapat 2. Cerita dia. Ini yang pertama kan. Kemudian dia bagi apa? Luas kawasan berloret adalah 10.8. Ini luas dia. 10.8. Okay. Formula yang kita nak, bila ada formula luas dia, kita terus keluarkan formula luas sama dengan 1/2 R square theta. Itu cerita pasal luas. Dia nak theta dalam radian. Jadi kita kena pakai cerita pasal luas ni lah sebab kita ada luas. Okay. Yang ini kita panggil dia luas anulus. Anulus pula nak cerita kamu cerita tentang luas anulus sikit. Apa benda namanya luas anulus? Anulus ni maksudnya dia tayar roda. Gitu. Ini kawasan ni. Ini kita panggil dia anulus. Donat. Jadi bila kita jadikan sektor dia part of anulus. Macam tu. Jadi formula dia sebenarnya simple je. Sama kat formula dia. Cuma luas dia kita boleh simplify jadi apa? Sebenarnya kita ambil yang besar tolak yang kecil. 1/2 kan? R kuasa 2. R maksudnya R besar. Kan? R besar. Kuasa 2 theta tolak dengan 1/2 R kuasa 2 theta. R kuasa 2 maksudnya radius yang kecil. Ini R kecil, ini R besar. Jadi bila kita factorize kan kita akan jadi 1/2 theta sama R besar tolak R kecil. Itu kita panggil dia formula anulus kat sini. Ini formula ni ada dalam buku teks tapi dia tak ada dalam senarai formula lah, kena reka sendiri. Okey. Kat sini luas. Jadi sebab saya nampak macam anulus kat situ, saya tukar jadi luas anulus adalah apa? 1/2 theta R besar kuasa 2 tolak R kecil kuasa 2. Masukkan cerita dia. Siapa dia punya luas dia? 10.8. Kan 1/2 theta tak tahu kan. R besar 0 O sampai R tu R besar 6 kuasa 2 tolak R kecil dia 4 kuasa 2. Yang ni dah boleh ambil kalkulator, kamu terus akan dapat theta kat situ kan. Okay. Boleh pakai calculator ni, boleh pakai equation, boleh try tengok kan. 10.8 alpha sama dengan 0.5 darab x kan. 0.5 ini tekan tak keluar 0.5 darab dengan x bracket 6 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Dapat 1.08 macam tu. Padahal boleh je pindah-pindah laju kan. 1.08 rad. Okey. Soalan ni Siti ada tanya saya itu. Siti soalan ni ke Siti tanya saya? Kurang saya rasa. Okey. Sekarang kita masuk soalan seterusnya, perimeter kawasan berloret.
Bila kita ada theta, kita dah ada 1.08, perimeter kita pula adalah sama dengan siapa yang dah ada. Kita ambil nombor je dah ada. 2 dah ada. 2 campur 2. Campur dengan yang ini yang kecil ni. Yang kecil maksudnya R theta yang kecil. Campur dengan yang besar, R theta yang besar. Maksudnya jari dia huruf kecil, jari kecil, huruf besar, jari besar. Okey. Masukkan dalam cerita dia, masukkan. Dia akan dapat kat situ sama dengan 2 campur 2 campur R yang kecil kita 4, 1.08 campur dengan R besar kita 6, 1.08. Dapatlah kita punya apa? Kita panggil perimeter. Okey. 4, 2 campur 2 campur dengan 4, 1.08 campur dengan 6, 1.08. Kan agak dah. Tapi tak dekat. Dapat 14.8. Okey. Settle satu. Dan kita terus masuk soalan nombor 2 pula. Nombor 2 saya tak boleh gerak. Rajah di sebelah menunjukkan sektor MON bagi bulatan dengan sudut sektor theta radian dan jejari J. Diberi perimeter sektor 18 cm. Perimeter sektor maksudnya sini campur sini, campur sini. Sama dengan apa? 18 cm. Luasnya pula adalah 8 cm02. Jadi kita ada dua formula. Yang pertama, dia pakai J, kita pakai J lah. Sini kita pakai tetap S. Jadi perimeter sama dengan S campur 2J. Sama juga dengan sebab S formula kita J theta campur dengan 2J. Perimeter dia bagi sama dengan 18. Ini saya akan jadi persamaan saya nombor 1. Faham? Okey. Yang kedua pula, dia bagi luas pula. Luas dia kata 8. Luas maksudnya formula kita 1/2 J kuasa 2 theta. Sama dengan 8. Ini persamaan nombor 2. Dia kata bentukkan sepasang ulang serentak melibatkan J theta. Siap. Ni A. Selesai. Bentukkan persamaan saja. Seterusnya cari nilai J theta. Buatlah persamaan serentak dia. Jadi saya akan tengok yang atas dulu. Yang tak terlibat dengan kuasa 2 kita panggil yang linear punya. Keluarkan J theta campur dengan 2J sama dengan 18. Okey. Kat sini saya akan keluarkan dia punya jari. Theta campur 2 sama dengan 18. Jadi J sama dengan 18 per theta campur 2. Ini kalau saya pilih J. Ada yang boleh juga kamu boleh pilih theta, sama aja cerita dia. Ini saya pilih J. Yang ini saya masukkan, kalau saya pilih J dia akan jadi kuasa 2 kat sini. Boleh sama ke cerita dia. Masuk 1/2 ni bawa sebelah. Jadi 18 per theta campur 2 kuasa 2 theta sama dengan 16. 2 ni bawa sebelah dah. Sekarang kita nak dapatkan theta kita kan. Yang ni kuasa 2 ni. Bila kuasa 2 kita akan jadikan 18 kuasa 2 per theta campur 2 kuasa 2. Atas akan ambil theta ni. Sama dengan 16. Yang ini akan pindah ke atas, potong. Theta campur 2 kuasa 2. Dia akan jadi macam ni cerita dia. Bila kita expand, dia akan dapat quadratic equation. 18 kuasa 2. 324. Theta sama dengan yang ini 16. Saya tak usik lagi. Expand ni theta kuasa 2 campur 4 theta campur 4. 16 theta kuasa 2 campur dengan 64 theta campur dengan 64. Jadi kuadratik kita kat sini adalah 0, 16 theta kuasa 2 campur dengan
324. Tolak 64. 260. Negatif Negatif 260 theta campur dengan 64. Ambil kalkulator, Pak tu. Tam terus. Itu ni kita katuk sikit. Okey, 16 negatif 260 64. Jadi dapat jawapan X sama dengan 16 dan X sama dengan 0.25. Saya ambil dua jawapan. Okay. Jadi theta sama dengan 16 atau theta sama dengan 0.25. Okay, theta kita kecil ke besar? Kecil je. Kita akan berjawapan kita theta sama dengan 0.25. Ini kalau pilih jejari. Kalau pilih theta, dia senang sikit dah sebab tak melibatkan prosedur. Ni saya tunjuk ya. Jadi jejari saya akan dapat 18 bawa ke sana 0.25 campur 2 sama dengan 18 per 2.25. Kalkulator. Saya akan dapat 8. Okay. Ini melibatkan persamaan serentak yang kamu dah belajar dalam tingkatan 3 dan juga tingkatan 4 lagi. Okey. Ini nombor 2 baru. Nombor 4. Nombor 2 lagi soalan saya. Hari ini kita bincang. Kita tengok terusnya. Semua dah masuk ke? Oh my God. Syirah ada. Cikgu. Nick ada. Aisyah. Dia sebab dia dah buat semua tau. Dah habis semua dia buat. Dia sengap. Ini. Kan? Settle semua dah. Lepas itu dia tanya saya banyak. Okey. Nombor 5. Sambung Nombor 5 kat sini. Kita label dulu. Dalam rajah sebelah ABCD adalah segi 4 sama dengan sisi 4. Segi 4 sama maksudnya sini 4, sini 4. Semuanya 4. Segi 4 sama. PQ adalah lengkuk bagi bulatan berpusat C dengan jejari 5. Sini 5, sini pun 5. Okey. Cari PCQ dalam rajah. PCQ sudut ni. Okey, simple je. Kalau nak cari sudut ni, susah nak dapat. Bukan senang dapat. Tapi kita boleh cari apa? Sudut ni. Sebab apa? Sudut ni dengan sudut ni sama nampak. Yang warna hijau ni sama sudut dia. Yang ni saya letak sebagai theta, yang kita nak, yang ni alpha, ini pun alpha. Sebab apa? Kamu tengok ni. Ini dia akan menghasilkan satu segitiga bersudut tegak. Yang kita dah ada adalah 4, 5. Bersebelahan hipotenus. Maksudnya kita boleh pakai cos. Cos alpha sama dengan 4/5. Alpha sama dengan cos negatif 1, 4/5. Okey. Cuma kita kena tekan. Kalau tekankan kita kena hati-hati ke situ. Kena pakai mod dulu tukar. Mod tukar kepada red. Okay. Kemudian shift cos. Shift cos. Kalkulator ni masalah ni. 4/5. Kan? Kurungan saya pakai biasanya 4/5. Keselamatan. Dapat kat situ 0.6435. Ambil jawapan dia. 0.6435. Okey. Jadi kalau sini 6435, ini pun akan dapat sama. Sebab dia simetri kat sini. Okey. Berapa kita punya sudut PCQ? Oleh sebab itu sudut PCQ adalah sama dengan 90 darjah, iaitu dalam radian pi/2. Kenapa? Sebab saya suruh kamu hafal lah. 2 pi 360. Pi adalah 180. Jadi pi/2 sama dengan 90 darjah. Okey. Jadi pi/2 tolak dengan 2 kali. Ada kiri kanan alfa 0.6435.
35. Dapat jawapan dia terus. Okey. Bagi calculator. Saya ni kena masalah ni. Shift 5. Dekat dengan bahagi 2. Tolak dengan 2 darab dengan 0.6. 435. Dapat 0.2838 kan? 0.2838 rad. Settle A. Okey, kita tengok B pula. Perimeter kawasan berlorek. Oh, cik ni. Cikgu, dia nak dalam darjah. Oh, nak dalam darjah. Dalam Cik baik ada sapuan kita nak darjah pula. Main nak dia ni. Dia nak darjah. Kita tukar dalam darjah. Tukar dalam darjah. Darab dengan 180 bahagi pi. 16.26 darjah. Darjah je kan? Okey. Sama dengan 16.26 darjah. Bila kita dah cari rad dulu, kemudian tukar darjah, jawapan dia akan lagi sikit pada skema. Sikit je. Tak ni banyak. Kan? Okey. B. Perimeter kawasan berlorek. Cik ni. Ni campur ni, campur ni. Okey. Ni senang je sebab kita tahu dah. Panjang sini 4. Sini 5. Jadi Pythagoras theorem yang favorite adalah 3, 4, 5. Jadi automatik kita akan dapat balance di sini 1, 1. Jadi saya lukis gambar kat situ. Situ. Sini 1, sini 1. Ni A, P, Q. Yang ini adalah R. S sama dengan R theta. S sama dengan R theta. Jadi saya akan cari S dulu. S sama dengan radius kita dalam rad kita dah ada tadi 0.2838. Jejari kita 5. Kan? Tekan kalkulator terus. .2838 darab 5. Kita akan dapat 1.42. Saya ambil 2 tepat bulan ya, 1.42 cm. Okey. Jadi perimeter kita sama dengan 1 campur 1 campur 1.42, dapatlah 3.42 cm. Itu untuk B lah kan. Perimeter dah settle. C. Luas pula. Saya nak cerita luas dia. Luas kawasan berlorek. Tu lagi cerita luas kawasan berlorek kecil je. Kan? Macam mana kita nak buat luas kawasan berlorek? Luas kawasan berlorek idea kena datang dulu. Okay? Idea dia saya ambil idea yang agak jauh juga cerita dia. Iaitu kotak, tolak dengan segitiga ada 2. Tolak dengan sektor. Panjang tak cerita dia ni? Segi 4 semua, tolak ni, tolak ni, tolak ni. Dapat cerita dia. Kotak 4 kali 4, senang. Segitiga, kita ada 3 kali 4, senang. Sektor, kita ada 5 dan sudut pun senang. Sudut kita 0.2838. Kalau letak dia habis sudut sekarang dah boleh buat. Jadi luas sama dengan 16 tolak 2 kali dengan 1/2 darab 3 darab 4. Luas apa ni? Segitiga ni. Potong-potong tinggal 12. Tolak dengan luas sektor 1/2 R kuasa 2 theta 0.2838. Dah selesai dapat jawapan 16 tolak 12 tinggal 4. Tolak dengan 0.5 darab dengan 25 darab dengan 0.2838. Dapat 0.4525. Kecil lah luas dia 0.4525 cm kuasa 2. Boleh Siapa ada semua ni? Dah ada. Apa yang tak masuk dah? Alhamdulillah. Boleh. Boleh
Dah ada suara kau. Kan? Tadi mesti pergi makan dulu kau ni. Aduh. Mana ada. Betul? Ada je. Ada. Sebab saya share screen. Saya tak nampak kamera tu. Okey, nombor 6. Terus masuk nombor 6. Raja di sebelah menunjukkan sukuan bagi bulatan berpusat O berjejari 10. 10, 10, 10. Label semua. Okay. Q ialah titik pada lengkok dengan keadaan panjang lengkok PQ dan QR adalah nisbah 23. Panjang lengkok PQ dan QR nisbah dia 2, QR 3. Ini nisbah. Diberi POQ radian, cari nilai theta. Ini kita pernah tengok ada soalan kita pernah jumpa sekali cerita dia. Okey. Iaitu bila dia kata soalan dia macam ni, dia suruh cari nilai theta. Kita kena ingat nilai theta kita sebenarnya penuh dia adalah 90 darjah. Jadi saya akan ambil perbandingan. Perbandingan adalah theta per dengan penuh. Penuh adalah 90 darjah. Pi per 2. Sama juga kita bandingkan dengan panjang dia. Nisbah dia je. Nisbah panjang. Panjang dia 2 untuk theta ni per dengan untuk semua 5. Kita ambil nisbah dia. 2 untuk yang PQ bandingkan dengan semua. Sebab kita ambil theta bandingkan dengan semua. Dapatlah cerita dia. Potong ni. Pam. Pi per 2. Potong-potong. Dah siap. Theta sama dengan pi per 5 rad. Okey. Itu jawapan untuk A lah. Kalau kita pernah jumpa soalan ni sekali, saya tak ingat kat mana lah saya pernah buat dalam kelas. Luas kawasan berwarna, tak ada warna. Okey, ni kira warna ni lah, fluoret ni. Luas dia. Luas dia yang pertama, kamu tengok. Yang pertama kat sini luas segitiga ni. Ni luas segitiga. Kat sini. Jadi boleh buat macam ni. Ada 2 kaedah boleh buat. Nak cari satu-satu ke? Nak cari semua tolak ni. Macam mana pun boleh. Jadi saya akan gunakan semua tolak dengan tempering. Semua tolak tempering. Boleh cari satu-satu pun sama. Jawapan sama, jangan risau. Tak ada masalah. Ini salah satu cara. Jadi berapa dia punya theta kita? Theta yang ini pi per 2, 90. Jejari dia 10. Yang ini jejari dia 10. Tapi sudut dia kat sini, kita ambil sudut kat sini adalah pi per 2 tolak dengan pi per 5. 1 per 2 tolak 1 per 5. 3 per 10. 3 per 10 maksudnya 0.3 pi. Sudut mana? Sudut belah sini. Ni. Siap lah. Jadi macam mana tadi? Luas sukuan. Ini sukuan kita ambil apa? 1 per 2. 10 kuasa 2. Theta kita pi per 2. Tolak dengan luas tempering. 1 per 2. R kuasa 2. Theta tolak sin theta. 0.3 pi tolak dengan sin 0.3. Kena dalam kurungan. Sebab dia sekali. Ini kalau pakai teknik ni lah. Kalau pakai satu-satu, sama juga. Cuma, jalan kerja dia lain sikit lah. Theta. Yang ini 0.5 darab dengan 100 darab dengan pi per 2. Shift pi per 2. Okay. Tolak dengan 0.5 darab 100, 50 terus saya tekan. Kurungan 0.3 pi tolak dengan sin kurungan 0.3 pi. Sebelum saya tekan, saya kena check mod kita, radian. Kalau mod kita degree, kena tukar. Sempat tukar kat sini, tak ada masalah. Mod kena radian. Sebab sin kita guna radian. Sama dengan dapat jawapan 71.87. Okey. cm
kuasa 2. Okey. Macam mana kalau buat satu-satu? Kita tengok. Kalau kita buat satu macam mana? Satu-satu campur, bukan campur pula. Kalau campur, kita buat satu sudut kita, theta kita tadi, pi per 5, 10, campur dengan segitiga. Segitiga, 0.3 pi, 10, 10. Sama kat jalan kerja dia, jangan risau. Yang ini 1/2 darab 10 kuasa 2 darab pi per 5 campur yang ni formula segitiga. 1/2 AB 10 kuasa 2 juga darab 0.3 pi. Kita tengok jawapan sama. 50 ni boleh congak ni. 50 bahagi 5 10 pi. 10 pi campur dengan ni 50 juga. 50 darab dengan 0.3 pi. Dapat 78.54. Dia lari kat situ. 78.54. Banyak lari ni. Ini jauh ni. Cuba tengok. Mana satu betul? Jawapan nombor apa? Nombor 6. 71.87. Kenapa yang ini lari? Saya dah tekan ke? Oh, sorry. Silap formula. Patutlah. 1/2 AB sin C. Mana boleh lari banyak ni? Salah tekan. Okay, jom. Balik. Insert. Betul. 71.87. Tak ada masalah. Okay. 71.87. Tapi sebab tu saya suka pakai ini. Saya lebih suka pakai kalau ada tempering, lebih suka pakai tempering. Boleh pakai campur, boleh tolak, boleh. Suka hati. Okay. Masuk seterusnya. Nombor 7. Kamu ada hantar dah kertas ni, soalan ni? Dah sampai belum? Dah buat belum? On the way. Siapa di sekolah dia laju sikit? Belum Sampai sini lagi. Belum buat lagi lah. Nanti kau hantarlah jawapan dia semua ni. Kan? Boleh. Nombor 7. Dalam raja di sebelah, PQRS adalah semi bulatan. Semi bulatan dengan pusat O berjejari J. Diberi panjang lengkok PQ, QR, RS adalah sama. PQ, QR, RS. Oh, cantik. Kalau dia bagi sama, senang cerita dia sikit. Kita tarik. Yang ni tik oleh dia tengah. Bila dia bagi sama maksudnya 180 bahagi 3. Ataupun jawapan kita dah ada dalam red pi per 3. Tiap seorang. Sebab dia bagi sama panjang. Okey. Hitung luas kawasan Blorek. Berikan jawapan dalam sebutan J. Okey, dia nak luas kawasan Blorek dalam sebutan J. Jadi kamu tengok macam mana cerita nak buat ni. Kita nak buat macam mana cerita. Kan? Luas kawasan Blorek. Sama ada kita nak pakai, kamu tengok. Betul, kita nak pakai macam mana cerita. Yang pertama. Tempering itu. Pakai tempering. Boleh juga. Tapi kamu tengok saya cerita tu. Boleh pakai tempering. Tapi dia ada satu lagi special ni. Kamu tengok ni. Kita tengok. Rhombus. Betul. Rhombus dia ada special case. Dia ada sangat-sangat susah nak tahu nak nampak rhombus. Rhombus saja bila kita potong tengah dia ni, dia akan jadi 90 degree. Hanya rhombus. Hanya rhombus. Rhombus saja yang dapat datang ni. Kan? Jadi kalau rhombus maksudnya saya boleh keluarkan segitiga itulah. Segitiga seko. Sudutlah rhombus, dia simetri. Ni sama. Sebab yang mana J kita? Ni. Ni sama dengan J. Dia sama panjang. J. Jadi kita dah ada sudut
kita dah ada J, tak ada sebelah sini. Seorang belah sini tak ada. Macam mana nak cari benda ni? Benda ni kamu ingat tadi. Rhombus dia memang simetri. Bila simetri, ini jejari juga. Nampak J per 2 kat sini. Setelah cerita dia. Sebab kita nak formula kita apa? Kita dah boleh buat dah. 1/2 luas. Untuk Muhammad ni je lah kan. Boleh Muhammad ni 1/2. Apa saya semua dengar kat sini darab. Kiri dengan kanan. AB sin theta. Sebab kita pakai formula luas segitiga. Terus dapat 1/2. Saya tak ambil lah sebab apa? Luas kawasan berlorek sama dengan ada 2 kiri kanan. Jadi 2 kali 1/2. A dengan B dia 1J. Satu lagi J per 2. Darab dengan sin pi per 3 dah. Siap dalam sebutan J. Ini mampus. Sekarang yang tinggal apa? Yang tinggal adalah J kuasa 2 per dengan 2 sin pi per 3. Yang ini kita boleh tekan. Sebab tu sin pi per 3 ni boleh tekan. Sin pi per 3 kamu akan dapat berapa? Sin 60 darjah. Ataupun kalau dia nak tepat dia guna pi tu, dia guna pi sama dengan 3.142 tu kan. Jadi dia guna pi dapat apa? Sama jugalah 0.66. Jadi J kuasa 2 per 2 darab dengan 0.866. Dapatlah jawapan kita 0.66 bahagi 2 dapat 0.433 J kuasa 2. Itu luas kawasan berlorek. So kita tengok. Ini adalah kerja dia lain ni. Kalau kita pakai temarin lain. Apa lagi jawapan dia? Nombor 7. Sama lah. Okey. Ini kena nampak. Kalau berlaku rhombus, hanya rhombus saya boleh buat macam ni. Kalau bukan rhombus tak boleh. Sebab kalau dia bukan rhombus, dia bukan 90 kat tengah. Hanya rhombus akan memberikan sifat 90 darjah. Dia punya perpenjuru. Okey. Kita tengok. Boleh Sapuan? Boleh. Okey. Kita masuk terus nombor 8. Rajah di sebelah menunjukkan sektor bow. Bagi bulatan pusat O, lengkok VW bagi bulatan itu mencangkung sudut 2 radian. Dia dah bagi. Bagi ni macam senang ni. Apa soalan dia? Sektor BOW dia lipat untuk bentuk sebuah kon tegak. Kon tegak. Supaya lengkok VW menjadi lilitan bagi tapak kon. Cari tinggi dalam cm kon itu. Okey, macam tu cerita dia jadi benda besar ni first kali bila dia kata yang ini adalah yang ini. Yang tu cerita dia. Okey, apa ni S? S sama dengan apa? R theta. Dapat 128. Okey. Bila dapat 128, sini kita ada jejari. Bulatan. Bawa ke sini dia jadi bulatan. Bulatan maksudnya lilitannya adalah 2 pi J. 2 pi J ni sama dengan 128. Sama. Benda yang sama ni bawa. Okay. Dah bawa macam tu. Sekarang kita boleh dapat dia punya jejari. Okay, berapa jejari dia? J sama dengan 128 per dengan 2 pi. Jadi kita akan dapat 64 pi. Per pi. 64 per pi. Itu punya jejari. Macam mana nak cari tinggi dia? Kamu kena ingat. Siapa sending dia? Ni sending ni. Bila kita buat kod, yang ini akan menjadi sending. Yang ini. Jadi berapa ni? 64. Lagi sekali yang kita akan keluarkan adalah segitiga bersudut tegak.
Yang mana ini akan jadi 64. Bawah dia adalah 64 per pi. Soalan so cari tinggi, kita kena pakai apa ni? Pythagoras theorem. Jadi Pythagoras theorem kita gunakan, kita akan dapat yang ni apa tinggi? H. H kuasa 2 sama dengan 64 kuasa 2 tolak dengan 64 per pi kuasa 2. Ambil kalkulator tekan, dapat H tu. Alpha X kuasa 2 sama dengan 64 kuasa 2 tolak dengan kurungan 64 per pi tutup kuasa 2. Saya pakai equation dia, tengok berjaya tak? Kalau lambat keluar. Ui. Bismillah. Keluar. Jawapan ni 60.67. Siap. Dapat tinggi kita. H sama dengan 60.67 cm. Gitu je cerita dia. Jalan kerja, idea, ada formula, jawapan. Okay. Contoh. Cuma kena ingat ni lah. Macam biasalah. Bawah ni pun dia punya apa? Panjang lengkung bawah pindah ke sebelah akan jadi lilitan bulatan ni. Okey. Nombor 9. Nombor 9 okey. Seterusnya kalau kamu tengok kat sini, rajah di sebelah menunjukkan semi bulatan. AOBP dengan O ialah pusat bulatan dan APB ialah segitiga bersudut tegak. Terima kasih. Sebab bila dia bagi segitiga bersudut tegak, senang sikitlah cerita dia. Okay. AP sama dengan AB. AB sama dengan 16. Dapat seorang 8. Okay. ABP pi per 6 radian. Cari panjang APB. AP. Panjang AP. Yang ni senang sikit. Sebab apa? Kita boleh pakai trigonometri, bertentangan, hypotenuse. Jadi kita boleh pakai sin pi per 6 sama dengan AP bertentangan per dengan hypotenuse di bawah ni. 16. Potong, bawa sebelah. Dah boleh tekan kalkulator. Cuma mod red. Okay, 16 sin pi per 6. Dapat jawapan 8. Selesai. Ini senang ya. Jadi AP sama dengan 8 cm. Ada tak? Sekarang yang tinggal apa? Luas dalam cm segitiga ABP. ABP segitiga, luas segitiga pun senang juga. Bila kita dah ada sini bawah, kita ada sini, kita boleh cari yang ini. Dengan menggunakan apa? Pythagoras theorem. Iaitu 8, 16 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. Punca kuasa 2. Dapat yang ini. Pythagoras theorem. 16 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 sama dengan square root answer. Dapat terus 13.86. Panjang ni. Bila dapat panjang tu, dapatlah kita cari luas segitiga. Sebab luas segitiga kita perlukan yang ini. Jadi jawapan kita luas segitiga ABP sama dengan 1/2 darab 8 darab 13.86. Dapat jawapan darab 4 55.43 cm kuasa 2. Idea dia lah. Kan? Luas dalam cm kawasan berlorit. Ini tembereng. Tapi tembereng ni siapa yang punya? Tembereng ni Mamat ni yang punya. Kena buat tu. Dia yang punya ni. Bukan ni punya, dia punya. Macam mana nak buat? Kamu kena ingat.
Yang ini kita belajar dalam tingkatan 3. Tingkatan 3 kita belajar kalau sudut ni kan. Sudut di pusat, sudut dan di lilitan. Kalau sini X, sini 2 kali ganda. Okey. Bila kita belah 2, dia akan jadi benda yang sama juga. 2 kali ganda juga. Jadi kalau sini pi per 6, yang ini 2 kali pi per 6. Jadi sudutnya akan dapat pi per 3. Terus kita boleh buat luas tembering sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Masukkan 1/2. Radius kita berapa? 8 saja sekarang kan. 8 kuasa 2 theta kita pi per 3 tolak sin pi per 3. Tekan kalkulator. Mod rad. Ini 64 bagi 2, 32. 32 darab terus dengan 3 je. 32 darab dengan pi per 3 tolak dengan sin pi per 3. Dapat jawapan 5.8. Kan? Luas dia sama dengan 5.79. 5.8. Itu idea dia. Ini kita dah jumpa apa? Segitiga ni apa bulatan? Sudut dalam bulatan yang kau belajar dalam tingkatan 3 itu sudut di lilitan jumpa dengan sudut di pusat, cerita dia 2 kali ganda. Okay. Nombor 10. Rajah di sebelah. AOB adalah semi bulatan berpusat di D. Yang ini ada semi bulatan satu. AEB, yang ni kamu kena bintang. Ini favorite ni soalan ni. Sebab apa? Dia combine 2 chapter iaitu topik apa? Koordinat campur dengan bulatan. Sukatan membulat. Ini soalan favorite adalah exam. Bila dia combine 2 topik, dia jadi favorite. Selalu banyak soalan ni. Okay. Dalam rajah di sebelah, AOB adalah semi bulatan D. AEB adalah lengkok bagi bulatan berpusat sini. Okay, yang ini dia ni punya. Saya bagi warna lagi nampak. Dia tu punya. Persamaan AB adalah X per 6 campur dengan Y per 8 sama dengan 1. Ini kita panggil dia persamaan jenis pintasan. Jenis pintasan, persamaan garis lurus. Yang mana formula dia adalah X per A campur Y per B sama dengan 1. A ni adalah pintasan X, B ni adalah pintasan Y. Dia ada kaitan. Jadi automatik 6 ni adalah pintasan X. 6. Jadi siapa? B. Dekat B ni adalah 6. 8 kat mana? Sini 8. Jadi kita tengok kat sini, dia akan jadi sini 8, sini 6. Jadi kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak common yang kita ketahui. Iaitu apa? 6, 8, 10 betul. Jadi bila kita pecah 2, dapatlah seorang 5, 5, seorang 5. Okay. Soalan dia, hitung luas ABC. Luas segitiga A, B, C. Luas segitiga ABC kena tahu apa? Kena tahu sudut lah. Situ kena tahu sudut dia. Kan? Jadi macam mana kita nak cari sudut kat situ? Okay. Kita boleh cari macam-macam cerita dia. Ini macam-macam. Cara dia, yang pertama kita boleh gunakan persamaan tak boleh. Dia cari luas ni kita boleh pakai panjang, ukuran panjang boleh. Okay, saya lukis dulu. Luas segitiga. Yang ni kita pakai koordinat. Formula koordinat. Saya ambil A, B, C. A 08.
B 60. C 77. Baru saya ingat. Jadi kita pakai apa? Formula dalam geometri koordinat. Jadi luas sama dengan 1/2. Kita susun 08 60 77 patah balik 08. Ini tahun lepas kita belajar. Kita dapat jawapan 1/2 modulus tolak. Siapa ni? Yang ini geng bawah. Geng bawah. Geng bawah. Tolak geng atas. Saya ambil geng bawah dulu. 00 tak payah. 6 darab 7, 42. 7 darab 8, 56. Tolak geng atas. 6 darab 8, 48. Okay. Campur, yang ini tak payah. Kosong, ini pun kosong. Kosong habis semua. Tak ada. Itu dapat jawapan kat situ. Berapa luas dia. Ambil kalkulator. 42 campur 56, 98. Tolak dengan 48. Dapat 50. Bahagi 2. Dapatlah luas dia 25. Lepas tu kita tengok bila cap tengok soalan dia. Koordinat dengan bulatan. Jadi dia boleh pakai formula dalam koordinat dan boleh pakai formula dalam bulatan. Okay. Untuk segitiga saya pakai formula koordinat. Bila pakai formula koordinat baru dapat sudut tu. Kalau nak cari sudut tu tak dapat, lambat cerita dia. Sekarang nak cari sudut ACB dah senang. Sudut ACB dah boleh pakai apa formula kita? Kita pakai 1/2 R kuasa 2 theta. Jadi kat sini kita ada 1/2 R kita belum ada. Theta kita belum ada. Dua-dua kita belum ada. Jari kita belum ada kat sini. Panjang ni. Panjang apa? Panjang BC ataupun AC. Jadi kita boleh pakai formula jarak pula. Formula jarak 2 titik. Saya ambil A dengan C. A adalah 08. C 77. Apa formula jarak? Jarak punca kuasa 2 X tolak X. X tolak X Kita akan dapat 7 tolak 0. 7 kuasa 2 campur dengan 7 tolak 8 negatif 1 kuasa 2. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2 7 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 sama dengan 50. Punca kuasa 2 50. Itu kita punya apa? Jejari. Jangan kira, biar je. Masuk sini. Jadi kat sini kita akan dapat 1/2. Jejari kita adalah apa? Punca kuasa 2 50 kuasa 2. Nampak? Jarak dengan theta sama dengan berapa luas kita dapat? 25. Okey. Jadi senang je kira. Yang ini kuasa 2 dengan punca mati. 50 dengan 2 25. Theta sama dengan 25 bagi 25. Dapat jawapan 1 rem. Itu dapat sikit. Okay. Dia jadi sebenarnya dia jadi susah sebab kadang-kadang kamu lupa formula berkenaan dengan apa? Koordinat. Kalau ingat koordinat, dia senang sikit cerita dia. Okay. Luas dalam unit kuasa 2, kawasan berlorek. Okay. Kawasan berlorek ni apa? Luas semi bulatan tolak tembeling. Kawasan berlorek. Saya ambil kan. Dapat tulis ke ni? Okay. Dia bawah ni. Luas kawasan berlorek sama dengan saya lukis separuh bulatan tolak dengan tembeling. Okay. Separuh bulatan kita ada apa? Kita hanya ada sudut dia 180 iaitu pi. Jari dia 5. Tembeling kita ada sudut juga. Sudut dia kita 1. Jari dia berapa? Kita dah kira jari dia punca kuasa 2 50. Jadi kita dah boleh pakai formula kita. Okey, jadi masukkan dalam formula kita. Apa formula untuk separuh bulatan? 1/2
R kuasa 2 theta. Okey, tolak dengan tempering. Apa formula untuk tempering pula? 1/2 R kuasa 2. R kuasa 2 maksudnya punca kuasa 2 50 kuasa 2. Okey, theta tolak sin theta. 1 tolak sin 1. Tapi semua ni dalam red. Tekan kalkulator tu. Okey. 25 pi bahagi 2. 25 pi per 2. Okay, tolak dengan yang ini 50, nanti tinggal 50 juga. 50 bagi 2, 25 juga. 25 kurungan 1 tolak sin 1. Dapat jawapan 35.31. 35.31. Siap. Unit kuasa 2. Okey. Jadi kita dah habis cerita ni. Macam mana? Boleh faham ke ni? Yang ni yang complicated sikit je nampak . Nombor 10 ni agak mengelirukan . Tengok betul. Boleh? Okey. Cuma dia ada panggilan-panggilan terhadap topik-topik. Kat sini ada topik apa? Ada topik koordinat, ada topik bulatan, ada penyelesaian segitiga sebab kita ada pakai ni. Luas tempering. Okey. Cikgu. Ya. Mana? Kalau nak tekan dekat kalkulator tu kan? Ya. Yang apa simbol pi tu pun tekan dekat kalkulator juga ah. Sebab kat soalan ni dia tak bagi pi apa. Kalau macam soalan dia bagi tahu kata macam ni ni pi pakai 3.142 kita pakai pi 3.142 kita tukar. Tapi kalau soalan tu dia tak ada tulis kat soalan, kita pakai pi dekat kalkulator je. Oh. Okey. Kecuali dia hanya kita gunakan nombor pi sama ada 22/7 ataupun 3/2 kalau soalan bagi tahu kan. Kalau tak ada tekan kalkulator je. Saya pun kalau kamu tengok, kalau dia bagi 3/2 saya pakai pi je. Kan? Sebab benda sama je pun. Cuma mungkin jawapan dengan skema dia lari jauh. Tak jauh lah, lari belakang. Poin yang belakang dia lari sikit. Okey cikgu. Boleh, terima kasih. Sama. Nombor 11 tengok gambar aku dah takut ni. Belum buat tengok gambar je. Rajah di sebelah menunjukkan semi bulatan ABCDE berpusat F dan rhombus. Terima kasih. Kenapa? Dia bagi rhombus, alhamdulillah kita boleh potong lagi rhombus. Nah. Kan? Rhombus tu jadi macam tu. Koordinat ada. Dia bagi koordinat. Hitung nilai theta dalam radian. Wow. Itu maksudnya. Okay, cerita dia, bila dia bagi rhombus kat sini, kamu akan ada nampak 90 darjah tengah-tengah. Cerita 90 darjah. Jadi kat sini, kita boleh dapatkan dia punya apa? Jejari. Jejari, saya keluarkan. Nampak? Dia kecil. Nampak? Keluarkan. Saya keluarkan seko je. Rhombus tu lah. Bagi nampak lah. Nanti keluar seko tak nampak lah. Keluar rhombus. Bagi nampak rhombus Ini yang kita nak ni. Okay. Sekarang kita tengok. Ini dia bagi 5, 6. Ini dia bagi 5, 8. Jadi panjang ni senang. Panjang ni 8 tolak 6 je. Sebab 5 dengan 5 mati 8 tolak 6, 2. Dapat seorang 1. Dah. Panjang dia 1. Okey. Sekarang ni yang penting. Kenapa dia bagi hujung ni? Dia bagi kat sini, ni bagi sini. Ni daripada separuh bulatan ni. Okey. Ini dia bagi kat sini. E96. Pun sama juga. 6 dengan 6 mati nampak? 6 dengan 6 mati. Jadi jarak dia kat sini 4. Apa benda ni? Benda ni adalah jejari. Kalau sini 4, mamat ni pun 4. Yang ni yang tak nampak tu. Nampak? Dia 4 habis ni. Sini pun 4. Habis semua 4 ni. Sini 4,
Rhombus. Sini pun 4, habis pun jadi cerita. Dah, selesai. Bila yang ini ada 1, ini 4. Dah boleh pakai apa? Kita boleh pakai bersebelahan hypotenuse. Sudut alfa. Sebab kita tak buat data lagi, bawa alfa. Jadi kita akan dapat alfa kita kat situ. Bersebelahan cos. Cos alfa sama dengan 1/4. Dapatlah alfa sama dengan cos negatif 1, 0.25. Senang tekan kalkulator sikit. Mod red shift cos. Shift cos 0.25. Dapat jawapan 1.318. Darab 2 terus. Dulu. Darab 2. Dapat 2.636. Itu kita punya theta. Jadi A theta sama dengan 2.636 rad. Jalan kerja dia. Okey, dia keluar bagi nampak lah. Luas sektor BFD. Mana pula BFD ni? BFD. Luas sektor besar dah ni. Ni. Semua ni. Semua tu adalah luas sektor BFD. Senang. Sebab bila B, kita keluarkan luas sektor dia, ini jadi luas sektor hanya perlukan apa? Sudut. Dah ada belum? 2.636. Jejari. Dah ada belum? 4. Apa jawapan kita? Luas sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Dah selesai. Kan kalkulator ni 16 bahagi 2, 8. 8 darab dengan 2.636. Dapat 21.09. Unit ke? Oh, unit. Okay. Unit kuasa 2. Ada orang tembuk bilik pula. Okey, C. C kat sini, luas dalam unit kawasan berlorek. Dah senang juga. Kenapa sebagai senang? Luas kawasan berlorek sama dengan luas sektor atas ni semua tolak rhombus. Tolak rhombus. Macam mana nak cari luas rhombus? Luas rhombus kita boleh cari kalau kita tahu yang ini panjang ni, dapatlah cari luas rhombus. Kita pakai Pythagoras theorem untuk sini. Iaitu 4 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2 punca kuasa 2. 16 tolak 1 15. Punca kuasa 2 15 panjang ni. Kan? Jadi luas dia macam mana? Luas dia punca kuasa 15 kali 1. Luas ekor ni ni luas binatang ni ekor. Jadi 1/2 darab punca kuasa 2 15 darab dengan 1. Semua ada berapa? Semua ada 4. Darab 4. Okey. Jadi dapatlah jawapan kita sini. Potong-potong tinggal 2 sama dengan 2/15. Apa benda ni? Luas rhombus. Masuk sini. Jadi kita dah kira tadi. Berapa? 21.09 tolak dengan 2/15. Dah siap. Kan? 21.09 tolak dengan 2/15. Dapat 13.34. Selesai. Unit kuasa 2. Okey. Kita cek tengok. Kadang-kadang saya ada salah juga buat. Nombor apa ni? Dari sikit kot. Nombor 11. 2.636 betul. 21.09 betul. Sama. 13.34. Oh, sama. Alhamdulillah. Kan? Okey. Dapat. Yang ni. Ini past year ni. Lebih kurang soalan. Sebenarnya soalan yang kat belakang ni. Dia ambil pada past year question ni. Ini semua past year question ni. Kalau kamu pernah, mungkin nombor-nombor dia tukar sikit. Tapi gambar dia memang. Dia jadi macam, macam pernah buat soalan ni. Okay. Nombor 12.
Rajah di sebelah menunjukkan sektor bulatan JKLM berpusat di M. Dua sektor JAM, MBL masing-masing pusat di A diberi sektor meja sudut meja JML. Mana JML? Okey, sini. Meja besar. Ialah 3.8 rad. Okey. Cari jejari dalam CM, sektor bulatan JKLM. Mana JKLM ni? JKLM. Oh, yang ni. Okey, cantik. Jejari dalam CM sektor JKM. Jejari dia nak cari mana? Jejari dia kena pakai segitiga bawah ni lah. Dia pakai bulat tadi tak dapat. Dia tak bagi apa pun. Dia pakai segitiga. Saya keluarkan segitiga tu kan untuk A. Saya keluarkan segitiga tu. Sini 7. Sini 7. Sudut 1. Jadi sini tak tahu. Dia jari. Nampak? Macam mana nampak ni? Formula apa yang sesuai? Formula cos. Formula cos yang sesuai iaitu J kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 campur tolak 2 kali 7 kali 7 cos 1. Okey. Mod kena buat dalam rad. Dapatlah jawapan kita. Tu bukan satu tu bukan radius. Bukan rad ke? Boleh ke cikgu pakai cos rad? Boleh. Mod rad. Bukan kena tukar darjah ke tak payah? Mod calculator. Calculator kamu kalau dalam rad pakai mod rad. Itu bulatan kita boleh pakai sebab apa? Kita dah belajar mod rad. Sebelum kita tak belajar lagi tak boleh lah. Masa belajar segitiga, kita tak ada mod rad. Sekarang kita dah ada mod rad. Jadi kita terus buat je. 7 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 tolak 2 kali 7 kali 7 darab dengan cos 1. Macam tu je. Sebab apa? Mod calculator kita dalam rad. Cek dulu. Degree lain jawapan jadi ni. Sama dengan dapat 45.05 punca kuasa 6.71. Dapatlah jejari kita. Logik tak? Logik. Sebab apa? Ni 7. Ni 7. Ni 6 lebih. Okey lah kalau salah tekan. Contoh mod. Kamu tak buat mod. Okey. Tak buat mod patah balik. Macam mana patah balik? Okey. Kalau kamu tak buat mod, contoh salah, mod pergi buat degree. Lupa tukar mod. Lupa tukar. Jadi kamu tekan calculator selamba je. 7 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 tolak 2 darab 7 darab 7 darab dengan cos 1. Ni sama dengan. Jawapan ni 0 point something, tak logik. Tak logik, kenapa kecil sangat ni? Cek. Lupa tukar mod. Okay. Itu dia. Dekat sini dapat jejari dia 6.71 cm. Okey, dah dapat jejari B pula. Perimeter rantau berlorek. Perimeter rantau berlorek, sektor, campur sektor. Jadi kita buat perimeter sama dengan yang pertama, saya akan pakai S sama dengan R theta yang besar dulu. R theta yang besar. R besar dengan sudut besar. Theta kita, masuk nombor tu kan. Jari kita tadi apa? 6.71. Darab dengan 3.8. Itu yang besar. Okay. Campur dengan yang kecil ni ada 2. 2 darab dengan jari dia 7. Theta dia 1. Terus dapat perimeter. Perimeter dia senang je. Sebab benda dah ada. Jadi terus 6.71 darab dengan 3.8 14.
campur dengan 14 dah. 39.498. Kita ambil 39.5 lah. 9.5 cm. Jawapan untuk perimeter. Okey. Luas JAM. Mana JAM jam? Oh ni. Luas sektor bulatan JAM semua ni. Ini bonus juga. Sebab apa? C. Luas JAM sama dengan 1/2. Radius dia 7/2. Theta dia 1. Ni bonus bagi. 49 bagi 2. Okey. Dapat terus 24.5 kan cm kuasa 2 di luas rantau berlorek. Yang ini yang kacau ni, luas rantau berlorek. Macam mana rantau berlorek? Apa idea kita? Idea kita kat sini adalah luas rantau berlorek sama dengan luas sektor yang besar tolak dengan 2 kali tembering. Dapatlah. Luas besar tolak 2 tembering. Dapat kita panggil apa? Luas kawasan berlorek. Okey. Berapa luas yang besar? 1/2. R, radius dia 6.71. Kuasa 2. Theta dia 3.8. Tolak 2. Okey. Luas tembering 1/2. Radius dia 7. Kuasa 2. Okey. Theta dia 1 tolak sin 1. Selesai. Ambil kalkulator, tekan. Pastikan mod dalam red. Kalau mod lain, mod degree habis. Tak edit cerita dia. Okey. 0.5 darab dengan 6.71 kuasa 2 darab dengan 3.8 tolak 2 kurungan 0.5 darab dengan 7 kuasa 2 kurungan 1 tolak sin 1. Tutup. Sama dengan 77.78 cm kuasa 2. Boleh? Cikgu. Ya. Yang dalam kurungan tu rumus untuk apa tadi? Luas tembering. Ni. Aiskrim. Okey. Luas tembering. Kita ambil ni yang kecil ni. Ni ada 2 kan? Sebab tu dia jadi macam tu. Darab 2. Boleh? Betul tak? Okey. Cek. Nombor apa? Nombor 12. 6.711. Alamak, nombor 71. Sudah adjust. 39.50. 39.5. 24.5. Oh, betul juga. Okey. 77.8. 77.8. Okey, tak apa. Betul lah tu. Okey. Nombor 13. Banyak lagi ni. Cepat. Nombor 13, nampak soalan ni, dia bagi darjah. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan pusat O dan berjejari 2. Okay. Terterap. Kataan pun lama tak pernah jumpa ni. Dalam sektor PQR bagi bulatan berpusat P. Garis lurus PQ dan PR adalah tangent. Cantik. Bila dia sebut tangent, automatik tangent jumpa dengan pusat, dia akan jadi 90 darjah. Kau kena ingat. Tangent jumpa pusat 90 darjah. Okay. Bila 90, benda yang kat tengah ni segi 4. Jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360. Jadi kalau ni 90 dah 180. Ini dengan ini pun 180. Jadi yang ini automatik akan jadi 120 darjah.
Itu cerita dia. Daripada gambar ni, tengok. Okay. Soalan dia bagi panjang lengkok QR. Ini cari panjang lengkok QR. Jadi sekarang ni kita kena cari apa? Jejari. Mana jejari kita ni? Kan? Jadi kita kena keluarkan data ni. Nampak ni? Tik, 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 tik. Kita jumpa apa? Segitiga bersudut tegak. Itu penting. Okay. Yang mana depan ni 2. Dan sudut sini 60 bagi 2, 30. Yes. Okay. Sekarang kita nak cari mana? Panjang ini. Jangan cari panjang ni, tak dapat. Ni panjang ni. Hypotenuse ni. Hypotenuse. Kenapa hypotenuse? Nak cari dia punya jejari. Bukan yang ini. Salah. Kamu cari yang ini memang tak dapat. Jejari dia yang ini. Ni campur ni. Itu jejari. Nampak? Kalau kat sini jenuh juga cerita dia. Ni. Berapa sini? Sini 2, sini pun 2. Cari panjang ni dapatlah cerita dia. Jadi saya ambil ni terus. Ini saya ambil sin. Sin 30 darjah sama dengan 2 per dengan panjang ni saya panggil apa? PO lah. PO. Kita dapatlah PO. Sin 30 darjah. Mod kena degree. Jangan tukar mod tak. Bila pakai 30 darjah, mod pun kena tukar degree darjah. Jadi sin 30. 0.5 cantik. Jadi 0.5 saya tukar tempat akan jadi PO sama dengan 2 per 0.5 dapat 4. Jadi kalau ini 4, ini 2, jadi A panjang QR okay, sama dengan formula kita apa? Formula kita R theta. S sama dengan R theta. Berapa jari kita? Jari kita sekarang ni 4 campur 2, 6. Theta 60 darjah. Pi per 3. Dapat jawapan 2 pi settle dah. Ini kita panggil dia panjang QR dalam cm. Selesai. Kalau nak tekan lagi boleh. Ambil je, tekan je. 2 pi. Okay, good. Kacau ni dalam exam kalau jadi macam ni kamu apa ni 26.28 6.28 cm. B. Soalan B pula, luas kawasan Belorek ni kecil ni. Macam mana nak cari luas kawasan Belorek ni? Tolak yang ni je. Okey? Ni kamu tengok, jaga-jaga. Kita tak boleh cari tau luas ni. Luas ni. Ada pelajar dia ambil semua tolak luas bulatan. Jangan tolak luas bulatan, salah. Kita tak boleh cari ni luas ni. Luas ni tak boleh cari. Tak boleh cari. Susah. Apa kita buat? Kita ambil idea kita semua tolak dengan luas segi 4. Luas segi 4. Luas segi 4 tak boleh kira. Kita panggil luas layang. Dengan tolak dengan ni. Yang tu boleh kira. Tu idea kita. Kita nak kira luas kawasan Belorek kecil ke. Ini cerita dia. Sebab apa? Yang ini kita ada sudut dia pi per 3. Jari dia kita dah ada tadi 6. Sebab luas layang pula kita boleh kira sebab kita dah ada sini 2, kita ada sini 4, kita boleh cari tepi ni pakai Pythagoras theorem. Ini kita akan dapat 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca kuasa. 16 tolak 4 dapat sama dengan punca kuasa 2, 12. Panjang ni. Dah boleh cari dah. Luas ni. Tak ada masalah. Ini 2, ini punca kuasa 2, 12. Dah ada. Okay. Sektor ni kita dah ada 120 ni. Bila kita dah ada 120, ini adalah 240. 240. Kita tukar je dalam red tadi. Jari dia apa? 2. Dah settle. Dah boleh masuk formula. Apa formula dia? Yang ini dulu. Pinjam. 1/2 6 kuasa 2 pi per 3 tolak yang ini sebab dia segi 4
Jadi kita tak pakai segitiga campur segitiga. Terus kita panggil panjang lebar terus je. Jadi 2 darab dengan 12. Okey. Tolak dengan yang ni pula. 1/2. Dia jari dia 2 kuasa 2. 240. 240 darab dengan pi bahagi dengan 180. 4.189. 4.189. Tekan kalkulator. Siap. 36 bahagi 2, 18. 18 bahagi 3, 6 pi. Oh, 6 pi. Betul ke 6 pi? Tolak dengan 2, punca kuasa 2, 12. Tolak dengan yang ni 4, 2. 2 darab dengan 4.189. 3.54. 3.54. Apa jawapan kita? Cikgu, kalau Ya. tak kecilkan tak boleh ke? Tak kecilkan macam mana? Macam tak pemudahkan yang 6 dengan 2 semua tu. Ini saya boleh sebab saya nak tekan kalkulator. Saya malas tekan 1/2 darab 6. Kalau kamu nampak kecilkan, kamu boleh kecilkan lah. Tapi kalau kamu tekan kalkulator semua lah senang. Tekan semua je. Tekan semua senang. Cuma kalau 1/2 tu lagi senang kalau kita tekan pakai 0.5 lah macam tu. Kan? Tapi kalau kamu boleh congak, boleh lah. Kadang-kadang congak salah. Saya pun salah congak kadang-kadang kan. Betul tak? Nombor 13. Betul. Betul? Betul. Oh, betul lah. Oh, dahsyat lah. Terima kasih. Ini boleh nampak idea. Kalau kamu sangkut yang penting idea tu. Kalau kamu tak nampak idea dia, kamu kena beritahu saya. Saya explain idea dia. Padahal topik ni dia idea. Main idea penting. Nak start tu. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan plan bagi sebuah taman. AOB adalah sektor bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 18. ACB adalah sebuah semi bulatan. Oh, kena buat. Semua orang nampak. Sebuah semi bulatan dengan diameter AB. Okey. Taman terdiri pada kawasan berumput AOB, berumput, dan kawasan pokok bunga ACB. Pokok bunga. Rumput. Diberi luas bagi kawasan berumput 243 meter kuasa 2 rumput. Hitung nilai theta dalam radian. Cantik. Terima kasih. Sebab apa? Segitiga. Segitiga kita ada luas segitiga. Luas segitiga formula kita 1/2 AB sin C. Untuk A. Okay. Jadi luas segitiga kita dah ada dia bagi. 243. 1/2 kiri kanan sama sebab dia jari. 18 darab 18 saya tulis 18 kuasa 2. Sin theta kita. Okey. Cuma dia nak apa dalam rad. Dalam rad mod rad. Kalau dia nak dalam degree mod degree. Itu saja beza. Jadi mod rad dulu. Mod rad dah boleh buat. Boleh buat terus kat sini 18 kuasa 2 bahagi 2. 162. Jadi 243 bahagi answer 1.5. Jadi kita akan dapat kat situ sin theta kita sama dengan 1.5 shift sin lah. Error. Betul ke? Dan sekali lagi, kesalahan saya tekan. Oh, sorry. Salah.
Kan ni. Betul. 18 kuasa 2. Oh, saya silap. Okey. Saya salah faham cerita dia. Saya buat segitiga. Kenapa? Aduh. Ini bukan segitiga AOB ni. Lorek habis. Sektor. Saja cik pasal. Okey? Salah. Jadi, luas sektor. Luas sektor AOB itu adalah 1/2 kan R square theta. Benda senang jadi susah tu. 1/2 jejari 18 kuasa 2 theta. Tak ada sin kan? Lepas tu dapat pelik tu tak dapat. Okey. Sekarang theta. Ada segitiga pula kan? Okey. Jadi 1/5 dah buat dah. Oleh sebab itu theta sama dengan 1/5 rad. Ada sin B. Silap. Panjang pagar yang diperlukan untuk memagari kawasan pokok bunga. Jadi kena ambil yang ini perimeter ni campur yang ini. Jadi perimeter sama dengan saya ambil yang satu ni R theta dia jejari dia 18, theta kita adalah 1/5 campur dengan yang ini kena cari panjang ni, jejari ni. Okey, panjang ni kena cari kejap pakai segitiga baru betul. Saya pakai segitiga. Sudut kita 1/5 18. Jadi kat sini adalah saya ambil X kuasa 2 sama dengan 18 kuasa 2 campur 18 kuasa 2 tolak 2 kali 18 cos 1/5. Jadi panjang ni. Saya terus tekan kalkulator kat situ. 18 kuasa 2 campur 18 kuasa 2 tolak 2 kali 18 kuasa 2 juga kali dengan cos 1/5. Dapat jawapan 602.16 punca kuasa 24.54. Jadi panjang ni adalah 24.54. Jadi kita bahagi 2. 12.27. Dia punya apa? Jejari. Dapat cerita. Okey? Jejari kat situ. Bila dapat jejari, bolehlah kita kira untuk panjang lengkuk yang besar ni pula. Jejari kita R dia 12.27. Sudut dia apa? 180 darjah pi. Tekan kalkulator dapat dia punya perimeter. 18 darab 1/5 campur 12.27 pi. Cikgu. Ya. Tadi kenapa kena pakai formula cos, cikgu? Yang ni? Ni ke? Oh, sebab saya nak cari panjang ni. Oh. Sebab bila kita nak cari panjang lengkuk yang besar ni, kan? Kita kena ada jejari dia. Dia adalah semi bulatan tu. Nak cari yang ni. S sama dengan R theta ni. Kan? Sudut dia kita tahu. Pi 180. Tapi jejari tak ada. Saya pakai formula cos nak cari panjang ni. Oh, okey. Okay. Tadi dapat 65.55. Betul. 65.55. Salah kira. Meter. Oh, nanti letak cm habis. Baik. Luas kawasan pokok bunga. Sama kat cerita ni. Yang ini dah banyak kali jumpa ni. Benda ni. Luas kawasan pokok bunga ni. Idea ni banyak kali dah. Iaitu kita ambil separuh bulatan tolak tembeling. C. Separuh bulatan tolak dengan tembeling. Apa formula yang terlibat?
separuh bulatan adalah 1/2. Jari dia 12.27 square. Theta dia pi. Tolak dengan term bearing. Apa formula term bearing? 1/2. Kan? Jari dia 18 kuasa 2. Theta kita 1.5 tolak sin 1.5. Dapat kita punya apa? Luas kawasan berlori. Dia banyak pakai term bearing dalam idea kalau soalan melibatkan K4 ni dia banyak menggunakan term bearing. Okey. Ni 0.5 darab 12.27 kuasa 2 darab dengan pi tolak 0.5 darab 18 kuasa 2 kemudian kurungan 1.5 tolak sin 1.5. Jawapan 155.08 meter kuasa 2. Itu adalah luas pokok bunga. C, nombor 14 C 07 dari 08. Okey. Kan? Dia lari dekat mana? Yang ni sama. Kan? Yang ni je. Bundar mungkin lari sikit lah. Kan? Okey. Pi sama kot. Boleh? Sekarang kita terus pergi seterusnya. Kita tengok. Hebat dah. Belakang ni memang saya dah tengok semalam lah. Saya tengok lebih kurang belakang ni. Maksudnya soalan-soalan belakang ni mungkin soalan yang saya tak pernah jumpa. Belakang ni soalan tak pernah jumpa. 15, 16, 17, 18 ni saya tak pernah jumpa. Maksudnya soalan-soalan ni dia tak pernah masuk dalam SPM lagi. Mungkin tak tahu dah dia ambil ni, maksudnya ini yang mungkin dalam exam yang mana akan tengok rakaman ni mungkin pelajar SPM tahun ni pergi tengok cuba soalan ni. Jangan risau. Hilal mengikat 4 buah tin minuman yang berbentuk silinder tegak dengan seutas tali yang ditunjukkan dalam rajah sebelah. 4 tali. Jari bagi setiap tin ialah 5.5. Hitung panjang tali dalam cm digunakan oleh Hilal. Ganas. Hitung panjang tali yang digunakan oleh Hilal. Jom kita potong. Kenapa saya potong tu? Boleh faham? Kenapa saya potong tu? Kan? 5.5, 11. 5.5, 11. Sekarang punya soalan ni. Okey. Sekarang ni kita perlu cari lengkuk. Kan? S sama dengan R theta. Jari kita 5.5. Theta kita pi/2. Cantik. Dapat jawapan 55 pi/2. 5.5 pi/2. Semua ada berapa? Ada 4. Jadi panjang tali sama dengan 4 kali 11 campur dengan 4 kali 5.5 pi/2. Tak rasa pula kehebat dia. Tak apalah kan. 44 campur dengan 2. 2 kan. 11 pi. 78.56. 78.56 cm. Kan ni je. Betul ke ni? Betul lah. Tengok gambar kadang-kadang macam apa benda ni. Okey. Dia sebenarnya kalau dia cari ni senang. Kan? Cuba dia seperti luas. Kan? Luas tengah ni, luas kawasan yang tertinggal ni. Kerja pula dengan engineer ni sama kat cerita dia. Kan? Kalau dia minta luas tu jam juga tu. Kan? Okey.
Kita tengok soalan seterusnya, nombor 16. Sekeping aluminium berbentuk segi empat. Tepat, berukuran 200-110. Dibengkokkan untuk bentuk separuh permukaan melengkung silinder. Okay. Dua semi bulatan dilekatkan di kedua-dua hujung bentuk itu membentuk sebuah bekas air seperti tunjukkan di bawah. Bekas air itu diletakkan secara mengufuk dan air dituang ke dalamnya. PQ mewakili paras air dalam bekas itu. Dia punya cerita. Tunjukkan bahawa jejari silinder itu ialah 35 cm. Ini. Yang pertama, kita ambil ni dulu. Separuh bulatan. Okey. Nah. Jejari nampak? Kan? Jadi benda ni apa? S. Sama dengan R theta. Berapa S-nya? Panjang ni 110. Berapa jejari dia? Tak tahu, dia suruh cari. Dan berapa theta dia? Pi. Theta dia adalah pi sebab apa? 180. Okey. Cuba tekan kalkulator. 110 bagi pi. .01. Dia suruh tunjukkan 35. Okey lah. Kan? Betul kepada cm per ampere. Okey, tak baca. R sama dengan 35 cm. Kan? Masa baca soalan tu nampak dahsyat cerita dia punya cerita. Luas cm sektor POQ. POQ. Okay. Berapa jejari dia? 35. Berapa sudut dia? Ada. Dia dah dapat luas sektor. Senanglah dia luas sektor dia. Jadi luas sektor POQ, luas POQ sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta dapat 1/2 35 kuasa 2 darab theta dia 118 darab pi per 180. Saya kira ni dulu 2.059. Nanti. Senang. Darab dengan 35 kuasa 2 bahagi 2. Sama dengan 1261.44. cm kuasa 2. Luas sektor dia kan. Okey. Luas tembereng berloret. Senang pula ni, bukan B. 1. B2. Okay. Luas tembereng, formula kita. Luas tembereng 1/2 R kuasa 2 theta tolak dengan sin theta. Okey. 1/2 jejari kita tadi 35. Theta kita nak pakai mana? Nak pakai sudut dan red mana red tadi saya kira 2.059 tolak dengan sin 2.059. Ini kalau pakai red lah. Okey. 0.5 darab 35 kuasa 2 kurungan 2.059 tolak dengan sin 2.059. 720.19. Dapat jawapan dia. Mula-mula tengok macam dahsyat cerita dia. Gempak kan. Tapi sebenarnya bila buat dah relax lah. Kan? Senang je cerita dia. B3. Isi padu. Isi padu sama dengan luas kerata rentas.
Darab panjang. Jangan kau pakai formula silinder pula. Kacau, tak jadi cerita dia. Luas kata rentas, darab panjang. Luas kata rentas apa? Inilah. Term bearing kita tu adalah luas kata rentas yang ini. 720.19 darab panjang dia 200. Dapat tulis sepadu. Satu 144.038.34 cm padu. Dekat juta dah main ni. Betul ke? 144. Oh, dia nak apa dalam liter ke? Oh, dalam liter. Okey, sorry. Bahagi 1000. Bahagi 1000 dapat 144.038 liter. 144.189. Uish, dari ni. Oh, saya lari kat sini. Betul ke? Cuba cek kejap. Tekan calculator ni. Betul lah cikgu. Betul Dia ngelak ni. Dia naik. Dia naik. Okey. Daripada sini ni. Saya lari daripada sini. 1261.75. Macam mana dia dapat 1265 ni? Dia salah tekan calculator dan jawapan ni 0.5 darab dengan 35 kuasa 2. Cikgu, dia ambil ni 2.06. Dia tak ambil 2.059. Oh, dia bunda ni. Dia bunda. Betul ni. 2.06 kan? Oh. Dia ambil 2.0. Oh, iyalah. Ya, dia gelak. Tapi tak apa. Sebab apa? Kita bawa daripada nombor saya bawa macam ni. Bawa ke sebelah dia jadi macam ni lah cerita dia. Kan? Kalau dia bunda lagi ni. Kan? Mengelak macam ni. Kan? Okey. Kita terus pergi sebelah Tak ada salah sebab lari poin belakang ni lari. Tapi tak perhatian sebab saya tengok yang ini jauh ni. Ni jauh lagi sikit. 144 betul belakang. Kan? Mungkin sebab itulah point tu. Bundar dia lagi kan. Okay, nombor 17. Tapi kan sempat ni. Oh, yang ni yang nampak macam gempak ni. Tunggu balik tu.
Rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma dengan keratan rentas ialah sektor bagi bulatan berjejari 3. CED ialah keratan rentas prisma itu dengan ABCD terletak di atas permukaan lengkung prisma. Diberi bahawa tinggi prisma ialah 4 dan CED 40, semua dibagi. Panjang lengkok AB. Panjang lengkok AB. Terima kasih. Siapa saya cakap terima kasih? Formula. Kan? Jadi A panjang lengkok. Apa formula panjang lengkok? S sama dengan R theta. Jejari 3. Sudut 40. Pi per 180. Kan? Kali ni kita pakai nombor kita lah. Kan? Nombor dia. 120 pi bahagi dengan 180. 2.09. 2.09 cm. Saya ambil dua tempat penggunaan lah kan untuk cm. Okay. B, luas sektor AOB. Oh, pun senang juga dah. Luas AOB. Formula kita 1/2 R kuasa 2 theta. 0.5 darab dengan 3 kuasa 2 darab dengan theta kita tadi 40 shift pi bahagi dengan 180. 0.698. Jadi saya tekan kalkulator terus ni. 0.5 darab 3 kuasa 2 darab 0.698 dapat 3.14 cm kuasa 2. Luas sektor AOB. Isi padu dalam cm prisma. Senang tadi. Isi padu formula dia sama dengan luas keratan rentas darab panjang. Luas keratan rentas dia adalah sektor. Jadi luas sektor kita 3.14 darab 4. Dapat 12.56. Okey. D. Jumlah luas permukaan prisma itu. Jumlah luas permukaan prisma itu. Yang ini dia kacau sikit. Yang ini 3. Yang ini 4. Ada 2. Luas permukaan sama dengan ni ada 2. Jadi ada 2, 3 darab 4. Okay. Atas, bawah. Campur dengan 2 darab dengan 3.14. Yang susah dia adalah ni. Luas melengkung. Luas melengkung kan. Okay. Luas melengkung untuk silinder. Kan. Ni asal dia kalau kita tengok ni, bila ni asal dia silinder. Kan luas melengkung ni. Jadi luas melengkung ni kena ambil sama kat cerita dia. Panjang ni darab dengan ni. Dia senang ni cerita dia. Kita ambil panjang lengkok ni darab dengan turun. Berapa panjang lengkok tadi? S sama dengan 2.09. 2.09 darab dengan 4. Terus kita akan dapat jawapan kat situ kan. Jadi luas permukaan 2 darab 12 kan tu. 24 campur dengan 2 darab 3.14 campur dengan 4 darab 2.09. Dapat jawapan kita 38.64. cm sahaja prosedur luas permukaan. Boleh faham? Okey. Cek. Dia lagi berpuluhan maksudnya bunda-bunda lagi kan. Okey, soalan yang terakhir. Ngam-ngam kan. Saya risau tak cukup masa. Peserta matematik SMK Taman Pagur Indah menganjur serta dengan mencipta logo untuk persatuan. Tak cantik dia nanti. Rajah di sebelah menunjukkan logo bentuk bulatan. Sektor bulatan direka oleh Wong. Jejari bulatan setiap lengkuk ialah 5 cm. Okay. Cari perimeter kawasan logo berwarna. Wow. Yang ini.
Okey. Dia senang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Bila dia bagi 6, dia akan jadi apa? Hexagon. Hexagon automatik dia akan dapat 60 darjah. Orang macam tu cerita dia. Kan? Dia nak perimeter, maksudnya S sama dengan R theta. R kita berapa? Jari dia bagi 5. Jari bulatan setiap lengkuk. Jadi 5. Theta kita berapa? Theta kita 60 darjah. Pi per 3. Dapat jawapan kita 5 pi per 3. 5.24. 5.24. Ada berapa semua lengkuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi perimeter 12 darab 5.24. Sama dengan 62.88 cm. Cerita dia. Luas kawasan berwarna. Sama kat cerita dia. Luas kawasan berwarna tu maksudnya kita ambil apa? Tembering seko. Tembering. Apa formula tembering seko ni? 1/2. Dia jari dia 5/2. Theta kita pi per 3. Tolak sin pi per 3. Dapat kan? Kali dengan 12. 0.5 darab dengan 25 darab kurungan pi per 3. Tolak dengan sin pi per 3. 2.265 darab 12. Sebab itu luas kawasan berwarna sama dengan 2.265 darab 12. Sama dengan 27.18. Tengok gambar macam wow. Dahsyat. Dia lari sikit sebab apa? Saya bunda-bunda tu mungkin lagi. Kan? Masa bunda. Okey. Dekat situ habis sebenarnya. Habislah cerita kita panggil apa? Bulatan pecah otak ni. Memang pecah otak kejap. Okey. Macam mana? Okey, boleh faham tak? Ya cikgu, kenapa cikgu darabkan dengan 12 cikgu? Cikgu potong-potong cikgu. Kawasan warna. Bagi 2. Ni kita tembering ni. Yang kita kira tembering maksudnya sebelah je lah. Sebelah. Daun tu sebelah je. Jadi semua ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab kita samakan dengan apa yang kita belajar. Yang kita belajar adalah tembering. Kita nampak benda tu, kita nampak. Jadi bila dalam exam, kamu nampak bentuk daun ni, kamu dah cam lah. Oh, taruh tembering. Dah nampak lah. Okay. Ada banyak soalan ni. Selalu ada soalan SPM. Dalam mat pun ada tau. Dalam mat. Saya tak tahu. Kalau mat, macam mana nak kira? Mat jam. Kalau soalan ni. Kan? Tapi kalau mat boleh lagi. Sebab mat mana ada formula ni. Dia kena pakai formula biasa tu. Kan? Panjang cerita dia kalau pakai mat. Okay? Jadi saya agak bolehlah sikit-sikit nanti kamu tengok semula. Kan? Fahamkan. Tapi kalau kamu tengok macam mana soalan kebat. Dia pusing-pusing benda penting dia apa? Panjang lengkuk. Formula kita tu je formula. Ada formula lain? Tak ada. Ada yang tadi yang susah pun bila dia campur dengan koordinat. Formula kita S sama dengan R theta. Kemudian area sama dengan 1/2 R square theta. Kemudian apa? Luas tembering kita sama dengan 1/2 R square theta minus sin theta. Kan? Untuk bulatan dia pakai ini. Kan? Untuk segitiga pula, kebanyakan dia pakai apa? Hanya segitiga bersudut tegak. Cerita pasal sin cos. Sin cos ya. Saya tak jumpa tan tadi. Kita tak pakai pun. Banyak pakai sin cos je. Okay. Kemudian ada juga kita pakai formula untuk segitiga, untuk formula cos. Kita pakai petua cos. Dia pusing-pusing tu je. Okay. Jadi insya-Allah lah bulatan kita dah tamatkan topik bulatan kita untuk ML kita ni. Minggu depan kita dah boleh masuk topik baru, iaitu pembezaan, insya-Allah. Okay. Jadi untuk hari ini setakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Ma-